Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Adam bin Hamdi. Saya daripada Diploma Pengajian Islam Teknologi Maklumat, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam. Baik, nombor metrik saya 058628. Pada hari ini di dalam subjek Sejarah Pundangan Islam, saya akan membentangkan sebuah tajuk yang berkaitan sejarah pensyariatan harta pusaka serta hukum-hukum berkaitan. Di dalam pembentangan saya ini, saya akan terangkan kepada anda melalui beberapa perkara utama yang telah saya laksanakan di dalam kertas kerja saya. Pertama, berkaitan dengan pendahuluan yang mengandungi latar belakang tajuk dan sebab pemilihan tajuk. Seterusnya berkaitan dengan peringkat sejarah pensyariatan harta pusaka dan yang terakhir iaitu penutup. Baik, kita bergerak terlebih dahulu kepada pendahuluan. Apakah yang dimaksudkan dengan harta pusaka? Harta pusaka merupakan segala apa yang menjadi kepunyaan si mati di masa hidupnya, kemudian ditinggalkan untuk waris. Warisnya sama ada harta benda, hak-hak dan apa yang termasuk dalam miliknya setelah dia mati. Menurut portal rasmi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, terdapat beberapa jenis harta yang termasuk dengan harta pusaka, iaitu semua harta si mati yang diperolehi secara halal, sewa yang belum dijelaskan kepada si mati, hutang kepada si mati yang telah jelaskan selepas kematian. Selain itu, perkara lain seperti dividen, caruman KWSP juga termasuk sebagai harta pusaka si mati. Apabila kita membicarakan berkaitan dengan pensyariatan harta pusaka ini, perkara utama yang perlu kita ketahui untuk memahami sejarah pensyariatan harta pusaka ini serta hak pewarisan harta pusaka. Kegagalan untuk memahami berkaitan dengan hak ini akan mengakibatkan masyarakat pada hari ini tidak mengetahui hak hikmah serta kepentingan berkaitan pewarisan harta pusaka di dalam Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat ke-11 berkaitan dengan pensyariatan harta pusaka ini, maksudnya Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2, yakni separuh harta itu. Dan bagi ibu bapa yakni si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jika si mati itu mempunyai anak, tetapi jika si mati itu tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Kalau pula si mati itu mempunyai berapa orang saudara, iaitu adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu tidak mengetahui siapa di antara yang lebih dekat serta banyak manfaatnya. Yakni pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sedikit berkaitan dengan latar belakang tajuk. Sejarah pensyariatan harta pusaka ini boleh kita kategorikan kepada dua fasa utama. Pertama adalah fasa zaman jahiliah dan yang kedua fasa pasca Islam. Pada fasa pertama, zaman jahiliah ialah zaman yang penuh penindasan dan kezaliman. Manakala pada fasa yang kedua, fasa Islam adalah merupakan fasa yang penuh dengan kenikmatan dan penuh dengan kesaksamaan dan keadilan bagi masyarakat Islam pada zaman itu sehinggalah zaman ini. Pemilihan tajuk ini adalah berdasarkan ataupun berlandaskan situasi semasa yang berlaku dalam negara. Apabila
baru-baru ini hasil daripada penelitian mendapati masih ada lagi isu berkaitan pertelagahan merebut harta pusaka dalam kalangan keluarga. Perkara ini bukanlah satu perkara yang boleh kita anggap sebagai satu perkara yang positif. Suasana yang tidak sihat dalam keluarga seperti bermasam muka, tidak bertegur sapa dan memburukkan ahli keluarga lain sendiri akan berlaku dalam keluarga sekaligus memutuskan silaturahim. Perkara inilah yang dilaporkan di dalam sinar harian baru-baru ini. Baik, kita lihat dulu berkaitan dengan peringkat sejarah pensyariatan harta pusaka. Apabila kita membincangkan isu berkaitan harta pusaka ini, perkara utama yang perlu untuk kita ketahui adalah untuk memahami sejarah pensyariatannya. Baik, kita lihat dulu pada fasa pertama, iaitu pada zaman jahiliah yang penuh dengan penindasan dan kezaliman. Golongan yang lemah akan terus ditindas dan golongan yang berkuasa pula akan bebas melakukan apa-apa sahaja mengikut kehendak hawa nafsu tanpa dibimbing dengan akal fikiran dan panduan orang agama. Orang Arab jahiliah telah menetapkan hak pewarisan harta pusaka kepada keturunan yang dikhususkan hanya untuk lelaki dewasa sahaja dan menafikan hak perempuan dan anak lelaki yang masih kecil yang dikenali sebagai anak yatim. Faktor utama orang Arab jahiliah ini bertindak sedemikian adalah disebabkan kelemahan anak perempuan dan anak lelaki yang masih kecil dari segi aspek fizikal. Hakikatnya, anak perempuan ini sebenarnya berhak mewarisi harta ibu bapa mereka kerana mereka juga membantu ibu bapa mereka menjalani kehidupan bahagia dan menjaga harta-harta yang disimpan di dalam rumah tersebut. Sementara anak masih kecil ini walaupun tidak membantu ibu bapa mendapatkan harta sebahagian pada kehidupan, namun mereka juga sebahagian daripada kehidupan ibu bapa tersebut. Isu ini tercatat dalam sejarah pensyariatan hak pewarisan pusaka dengan merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, iaitu sesungguhnya Aus bin Samir Al-Ansari telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang balu yang bernama Ummu Kahah dan 3 orang anak perempuan. Kemudian 2 orang anak lelaki iaitu bapa saudaranya iaitu Suwaid dan Arafah dan Quddah, dan Uraifah telah mengambil harta pusaka daripada mereka mengikut tradisi jahiliah, iaitu wanita dan kanak-kanak tidak mempunyai hak dalam pewarisan isteri. Aus kemudiannya menemui Rasulullah SAW yang ketika itu berada di Masjid Madinah yang kebiasaannya menjadi tempat menginap ahlu al-suffah dan mengadu kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW telah bersabda, "Kembalilah kamu sehingga kamu menunggu perintah Allah SWT." Maka turunlah ayat ini, "Janganlah kamu kurangkan walaupun sedikit daripada harta Aus kerana Allah SWT telah menetapkan untuk anak-anak perempuan itu bahagian daripada peninggalannya. Tetapi Allah SWT telah belum menjelaskan secara terperinci sehingga diperjelaskan nanti. Selepas itu turunlah ayat ini, maka diberikanlah kepada Ummu Kahah 1/8 dan 3 orang anak perempuannya dengan kadar per-3 kepada anak saudara lelaki bapa saudaranya bakinya sahaja." Baik, pada zaman jahiliah ini juga anak angkat juga dianggap sebagai anak kandung yang boleh dinasabkan ataupun boleh diberi harta pusaka, sedangkan di dalam Islam tidak membenarkan perkara ini berlaku. Oleh itu, jika kita dapat simpulkan pada zaman Arab jahiliah ini, pewarisan harta pusaka ini lebih banyak memikirkan soal yang mana yang menyumbang dan memperoleh harta kekayaan tersebut, sementara pihak yang lemah tidak berkemampuan atau membantu memperoleh harta kekayaan tidak mempunyai hak dalam pewarisan pusaka meskipun mempunyai pertalian nasab dengan si mati. Oleh itu, jika kita simpulkan pada zaman jahiliah ini ialah zaman yang penuh kegelapan dan zaman yang penuh penindasan kepada masyarakat sekitar. Baik, kita lihat pula pada zaman fasa Islam iaitu zaman ketika selepas hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, ialah transformasi untuk mempertabatkan ummah. Penghijrahan tersebut disebabkan oleh orang Arab jahiliah yang masih bertuhankan hawa nafsu
dalam kehidupan. Maka Nabi Muhammad yang membawa seruan agama yang adil, mementingkan hak dan keadilan serta menghapuskan segala kezaliman dan penindasan telah berlaku selepas penghijrahan Rasulullah SAW ke Madinah. Pelaksanaan hak pewarisan pusaka berbeza sedikit daripada zaman jahiliah. Pertama, syariat telah menetapkan hak pewarisan pusaka kepada keturunan bukan sahaja kepada anak lelaki dewasa sahaja, malah mengiktiraf anak perempuan dan anak lelaki yang masih kecil dalam pewarisan. Hal ini kerana Islam amat mementingkan hubungan dalam kehidupan. Dan kedua, anak angkat tidak diberi dalam pewarisan pusaka, bahkan larangan menasabkan anak angkat kepada bapa angkatnya telah ditunjukkan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 4 hingga 5. Seterusnya, peringkat kedua, Allah SWT telah membatalkan hak pewarisan atas faktor penghijrahan. Manakala pada peringkat terakhir, Allah SWT telah memansuhkan semua hak pewarisan yang telah ditetapkan sebelum ini. Ketetapan itu telah dibuat setelah ayat persyaratan diturunkan. Kesimpulannya, kesempurnaan hak pewarisan hak pusaka Islam ini tidak boleh dipertikaikan oleh mana-mana pihak kerana dilaksanakan mengikut prinsip-prinsip seperti kesederhanaan dan keseimbangan antara pemilikan dan pewarisan, kebebasan yang mutlak bagi waris dan ummah. Baik, jika kita lihat, terdapat juga ijtihad sahabat dalam persyariatan harta pusaka, iaitu seperti pada zaman pemerintahan Saidina Umar Ibn Al-Khattab, kes Al-Umar Ayatsan atau Al-Gharawainin, iaitu melibatkan kematian seorang perempuan yang meninggalkan seorang suami iwapa sahaja. Oleh itu, ijtihad Saidina Umar Ibn Al-Khattab telah menangani isu ini, telah memberi keadilan dan hak kepada seorang bapa yang sebagai ketua keluarga. Penutup, secara konklusinya, sejarah persyaratan telah banyak berubah daripada zaman Arab Jahiliyah yang penuh dengan ketidakadilan dan kesaksamaan, serta banyak penindasan kepada zaman Islam yang bermula daripada penghijrahan Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan telah dikemas kini berperingkat pada zaman Rasulullah SAW, telah memudahkan kaum Muslim dalam isu pembahagian harta pusaka. Secara natijahnya, jika dilihat pembahagian harta pusaka ini pada zaman Islam adalah lebih adil dan tiada sebarang penindasan yang berlaku kepada golongan yang lemah, dan keistimewaan diberikan kepada golongan yang mempunyai kuasa dan kedudukan yang tertinggi. Oleh itu sahaja daripada saya berkaitan dengan sejarah perkembangan sejarah persyariatan harta pusaka yang telah saya tunjukkan kepada anda, iaitu bermula daripada zaman Arab Jahiliyah sehinggalah zaman pasca Islam, dan saya telah tunjukkan sebab kenapa pemilihan tajuk ini dibuat berdasarkan isu-isu yang terkini berkaitan dengan harta pusaka di dalam masyarakat kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Saya memohon maaf jika ada kesilapan. Sekian, saya mengundurkan diri. Sekian, terima kasih.